Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada hari ini kita akan membincangkan peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam kimia KSSM untuk tingkatan 4. Untuk standard pembelajaran pada hari ini iaitu apa yang perlu pelajar capai. Pada akhir video ini, pelajar boleh yang pertama mendefinisikan asid dan juga base. Yang kedua, pelajar boleh menyatakan maksud kebesan asid. Dan yang ketiga, pelajar boleh mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan alkali. Mula-mula sekali kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan asid. So, definisi asid ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey? Yang ni kamu kena hafal sebab dalam exam selalu dia tanyalah apakah yang dimaksudkan dengan asid. So, ion hidrogen H+ yang terhasil akan berpadu dengan molekul air membentuk ion hidroksonium H3O+. Ini kita boleh tengok dalam pengayonan gas hidrogen klorida HCl. So HCl ni apabila kita bergabung, kita gabungkan dia dengan air. So HCl ini akan mengayon. Mengayon ni maksudnya dia akan terpisah. So dia akan membentuk ion hidroksonium H3O+ dan juga ion klorida Cl-. Seterusnya kita tengok pula apakah itu kebesan asid. Kebesan asid bermaksud bilangan ion hidrogen H+ yang boleh terhasil oleh satu molekul asid yang mengayon di dalam air. Okey, kita boleh tengok kat sini kebesan asid ni kita pecahkan kepada 3 lah, iaitu asid monoprotik ataupun kadang-kadang dulu orang sebut sebagai asid monobase. Yang kedua adalah asid diprotik ataupun orang sebut asid duibase, dan yang ketiga adalah asid triprotik ataupun kadang-kadang dulu orang sebut asid tribase. Okey. So asid monoprotik ini di sini kalau kita nampak perkataan mono. Mono ini maksudnya satu. So setiap satu molekul asid akan menghasilkan satu ion hidrogen. Okey. So sebagai contoh kita tengok HCl. Asid hidroklorik So asid hidroklorik ni kalau kita ionkan dia, mengayon maksudnya tadi cikgu dah bagi tahu mengayon tu maksudnya kita pisahkan dia. So bila kita pisahkan dia, dia akan menghasilkan satu ion H+ dan juga satu ion Cl-. Okey. Seterusnya kita tengok asid nitrik. So asid nitrik ni dia punya formula kimia adalah HNO3. So apabila kita pisahkan dia, kita ionkan dia di dalam air, dia akan membentuk satu ion H+ dan juga satu ion O3- ion nitrate. Dan akhir sekali kita tengok untuk asid monoprotik ini, kita contohnya asid etanoik. Asid etanoik ni cuka So asid etanoik ni kalau kita pisahkan, kalau asid je kita pisahkan memang dia akan pisah di sini pisahkan H daripada dia. Jangan pisahkan H yang tengah ni. Jangan yang ni tak boleh. Jangan usik. So, apabila kita pisahkan dia, kita akan dapat satu molekul satu ion hidrogen dan juga satu ion etanoat CH3COO-. Okey, ini namanya kita panggil sebagai ion etanoat. Okey, seterusnya kita tengok asid diprotik. Asid diprotik ni, di ini bermaksud dua lah. So maksudnya setiap kali satu molekul asid mengayon di dalam air, dia akan menghasilkan dua ion hidrogen. Kita tengok contoh yang pertama adalah asid sulfurik lah. Kalau di dalam exam memang dia akan tanya, kita berikan contoh satu asid diprotik ke. Ini asid sulfurik ni merupakan salah satu contoh asid diprotik. So, asid sulfurik adalah H2SO4. So, apabila kita ionkan dia di dalam air, dia akan menghasilkan dua ion H+. Mana datang dua? Tengok kat sini. Kan? So, dua ion H+ dengan satu ion O2-, ion sulfit.
Okey, seterusnya adalah asid formik. So, asid formik ni merupakan cuka getah. Tadi asid etanoik, cuka biasa. Asid formik ni adalah cuka getah. Untuk asid formik, dia punya formula molekul dia adalah HCOOH. Okay, nama lain untuk asid formik ni adalah asid metanoik lah. Nama dia memang pelik-pelik sikit kan. Okay, so, untuk asid formik dia akan mengayon. So, macam tadi cikgu dah cakap kan kita pisahkan, tapi kali ni kamu nampak ada 2 H kat sini ada H, sini pun ada H, okay. So dia akan menghasilkan 2 ion H+ dan juga 1 ion metanoat. Tadi kita dah belajar kan sebelum ni ion etanoat, yang ni pula ion metanoat. Okay. Dan yang terakhir untuk asid diprotik adalah asid karbonik. Asid karbonik ni dia punya formula molekul adalah H2CO3. Okay, so bila kita pisahkan dia, 2 di situ hidrogen so dia akan menghasilkan 2 ion H+ dan juga 1 ion karbonat. Okay, CO3 tu. Okay, dan akhir sekali adalah asid triprotik. So, tri ini maksudnya adalah 3. Setiap kali satu molekul asid triprotik ion di dalam air, dia akan menghasilkan 3 ion hidrogen. So, kita tengok contohnya adalah asid fosforik. So, asid fosforik adalah H3PO4. Akan hidrogen dia ada 3 di sini. Dia akan menghasilkan 3 H+ tambah 1 PO4 minus. Ataupun kita panggil sebagai ion fosfat. Okey, seterusnya kita tengok alkali. Jadi sebelum kita pergi kepada alkali, kita pergi dulu kepada base. Base ini adalah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Contoh base adalah oksida logam macam magnesium oksida, aluminium oksida, tapi yang tu susah dalam air, yang senang dalam air contohnya macam natrium oksida, kalium oksida, okey. So seterusnya adalah hidroksida logam, contohnya macam magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, okey. So base ini apabila larut di dalam air, dia akan menghasilkan alkali. Okey. So, seterusnya kita pergi kepada definisi alkali. So, tadi kita dah belajar definisi asid. Sekarang kita pergi kepada definisi alkali. So, alkali merupakan bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey. Definisi untuk alkali dengan asid lebih kurang sama, yang berbeza adalah penghasilan ion. Okey, kalau dalam asid dia akan menghasilkan ion hidrogen H+, tapi untuk alkali dia akan menghasilkan ion hidroksida. Okay. Sebagai contoh kita ambil contoh amonia. So amonia ni merupakan sejenis base lah. Okay. So amonia apabila kita larutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion amonium NH4- dan juga ion hidroksida. Okay. So kalau kamu tengok ini first time kamu jumpa ni, apa anak panah macam ni kan? So ini maksudnya persamaan berbalik, tidak balas berbalik. Maksudnya dia boleh jadi ion dan kadang-kadang dia kembali semula kepada bentuk asalnya iaitu molekul. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok mengenai persamaan pengayonan untuk setiap alkali lah. So yang ni tadi kita dah buat, yang ni kita buka alkali amonia ni adalah base. Okey. So base amonia tadi kita balaskan dia dengan air tambah H2O. Tidak balas berbalik. Dapat dia macam tu. Dia akan menghasilkan ion amonium NH4 positif dan juga ion OH minus. Okay. Dan seterusnya adalah natrium hidroksida. So, natrium hidroksida NaOH. So kalau kita ionkan dia, so kita pisahkan dia, dia akan menghasilkan ion natrium dan juga ion hidroksida. Seterusnya kalium hidroksida. Kita potong kat situ, dia akan menghasilkan
ion helium dan juga ion hidroksida. Dan akhir sekali adalah magnesium hidroksida. So, untuk magnesium hidroksida dia akan menghasilkan satu ion magnesium dan juga dua ion hidroksida. So, seterusnya kita pergi kepada kegunaan asid, base dan alkali. Asid, base dan juga alkali ini merupakan bahan kimia yang orang kata normal, yang ada kat sekitar kita banyak sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tak perasan. Okay, mula-mula kita tengok dulu asid. So, yang contoh yang pertama adalah cuka, asid nanoik. So, asid nanoik ni selalu digunakan dalam masakan lah. Kita hasilkan jeruk ke, kita nak buat pencuk ke kan, kita pakai cuka. Yang kedua adalah asid sulfuric. So, asid sulfuric ni selalu kita jumpa dekat dalam battery kereta. Pernah dengar kan? Accumulated acid plumbum, battery kereta tu, asid dia adalah asid sulfuric lah. Dan juga asid sulfuric ni banyak digunakan dalam pembuatan cat, deterjen. Deterjen ni sabun apa? Sabun ke apa? Deterjen ni maksudnya sabun, bukan sabun mandi sabun basuh baju, sabun basuh lantai ke. Dan juga asid sulfuric juga digunakan dalam penghasilan baja. Seterusnya adalah asid hidroklorik. So, asid hidroklorik ni selalunya digunakan untuk pembersihan karat. Lagi sekali adalah asid nitrik, iaitu asid yang digunakan dalam pembuatan baja, pewarna dan juga bahan letupan. Seterusnya kita pergi ada lagi satu asid, iaitu asid fosforik dan asid karbonik. Kedua-dua ini merupakan asid yang selalunya digunakan di dalam penghasilan minuman berkarbonat kegemaran kamu tu, Coca-Cola, Sprite, kan? Okey, seterusnya kita tengok pula kegunaan base, aluminium hidroksida ni base lah. So, selalunya digunakan dalam ubat asid perut, ubat sakit perut, antacid. Contohnya macam apa tu? Dah lupa pula nama dia. Gaviscon. So, Gaviscon tu adalah antacid lah. Anti-acid. Okay. So, seterusnya kita tengok alkali, natrium hidroksida. So, natrium hidroksida ni selalunya digunakan dalam pembuatan sabun dan juga serbuk pencuci lah. Seterusnya kita tengok base, kalsium oksida. So, kalsium oksida ni kadang-kadang orang panggil sebagai kapur. Apa kapur tulis tu? Kapur yang orang tabur-tabur dekat tanah tu untuk menetralkan keasidan tanah. Okay, untuk mengembalikan kesuburan tanah lah. Dan akhir sekali adalah amonia. Amonia ni adalah bahan yang penting untuk penghasilan baja dan juga untuk penghasilan asid nukleik. Okey, seterusnya kita tengok peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan dan kealkalian. Asid dan alkali hanya menunjukkan sifat keasidan dan kealkaliannya apabila dilarutkan dalam air. Tanpa air ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai dalam keadaan glasial, asid dan alkali hanya wujud dalam keadaan molekul. Okay. So, contoh paling mudah macam sabun basuh. Sabun basuh tu kalau kamu serbuk tu kan, kalau kamu tenyir dekat baju kamu yang kotor, dia tak akan menghilangkan kotoran. Kecuali kalau kamu tambahkan dengan air. Okay. So, itu adalah menunjukkan bahawa asid dan alkali ini tidak dapat berfungsi sekiranya tanpa kehadiran air. Okay. Seterusnya kita tengok sifat fizik air asid lah. Asid iaitu yang pertama, dia mampu menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Macam dalam gambar rajah ni kan. Okay. So, apabila kita celupkan dalam asid, kertas litmus biru akan bertukar menjadi merah. Seterusnya sifat asid ini adalah masam dan seterusnya asid mampu mengalirkan arus elektrik dalam keadaan aqueous. Kita tengok sifat fizik alkali. Alkali dia mampu menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Dia mempunyai rasa pahit dan juga licin. Dan akhir sekali ia mampu mengalirkan arus elektrik dalam keadaan aqueous. Dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah sudah video untuk kali ini. Semoga kamu mendapat manfaat daripada video ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel Cikgu ya. Sampai kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.